Ayuh kenali, heroin wanita Iban kedua selain Seniwati Luli Anak Gagat, dari filem Longhouse 1959, kini seniwati yang dimaksudkan iaitu Narang Anak Adam, yang berlakon filem Rimba, bersama seniman S. Romaino, telah meneruskan kesinambungan seni Luli, yang berjaya di bidang seni ketika itu. Tahukah anda bahawa terdapat wanita berbangsa Iban, yang pernah menjadi heroin filem suatu ketika dahulu? Malah, kisah bagaimana mereka tiba-tiba mendapat tuah menjadi bintang filem juga amat menarik untuk diketahui. Filem berwarna Malaya yang pertama diedarkan untuk tontonan seluruh dunia. Disebabkan filem yang mereka bintangi tidak lagi disiarkan di mana-mana platform, maka kewujudan mereka dalam arena perfilman juga lenyap ditelan zaman begitu sahaja. Filem lakonan Luli, The Longhouse kini dianggap hilang kerana tidak ditemui di mana-mana platform tontonan sama ada dalam talian maupun luar talian. Walau bagaimanapun, filem tersebut dipercayai masih selamat dalam arkib simpanan Shaw Brothers di Singapura. Cuplikan filem Cinta Gadis Rimba, lakonan Seniwati Narang pula, boleh ditonton di YouTube. Walaupun tidak dipaparkan secara keseluruhannya, namun sedikit sebanyak ia dapat memberi gambaran bagaimana mendiang Narang menjayakan watak lakonan pada suatu masa dahulu. Artikel kali ini mengenai filem pertama yang penggambaran dijalankan sepenuhnya di Kapit Sarawak. Dalam konteks ini, filem yang dimaksudkan bukanlah yang berbentuk filem dokumentari atau filem pendek tapi berbentuk cerita full-length movie. Lebih menarik lagi, filem ini dihasilkan sebelum Sarawak bergabung dengan Borneo Utara, Malaya dan Singapura membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Shaw Brothers merupakan penerbit filem terkemuka dari Hong Kong yang juga perintis dan orang kuat di sebalik penubuhan Malay Film Productions di Singapura sekitar tahun 30-an sehingga 60-an. Malay Film Productions juga dikenali dengan nama Studio Jalan Ampas yang pernah mengeluarkan filem-filem Melayu klasik seperti Bujang Lapok, Seniman Bujang Lapok, Tiga Abdul, Antara Dua Darjat, Sarjan Hasan dan sebagainya. Sememangnya sekitar tahun 50-an menjadi puncak zaman kegemilangan Malay Film Productions dan Shaw Brothers di Singapura. Shaw Brothers berusaha meluaskan empayannya di Borneo ketika itu dan memulakan langkah pertamanya di Sarawak. Maka dengan itu Shaw Brothers dan Malay Film Production, MFP, telah menerbitkan filem kedua bertajuk Gadis Rimba pada tahun 1957. Penggambaran filem ini dijalankan sepenuhnya di Sarawak dan lokasi penggambaran yang dipilih ialah Kapit. Filem arahan Fanny Majumdar ini dibarisi pelakon dari luar dan pelakon tempatan dari Sarawak dan juga merupakan filem dalam bahasa Inggeris. Lebih menarik lagi, apabila filem ini dibuat dalam format berwarna, Eastman Color, dan merupakan filem berwarna yang ketiga dikeluarkan oleh MFP. Filem berwarna agak jarang dihasilkan ketika itu, tahun 50-an, kerana kosnya yang agak mahal dan hanya sedikit sahaja filem yang dibuat dalam format berwarna, contohnya filem Ribut dan Hang Tuah. Gadis Rimba juga antara filem termahal yang pernah dikeluarkan oleh MFP dan juga antara filem pertama MFP yang dipromosikan secara besar-besaran di negara luar. Secara tidak langsung juga, filem Gadis Rimba filem yang berkontroversi dari MFP kerana rata-rata pelakon wanita terdedah payudaranya dan menjadikan filem ini kurang sesuai untuk tontonan kanak-kanak bawah umur di luar Sarawak kerana perbezaan budaya walaupun belum ada undang-undang berkenaan censorship atau tapisan di Singapura dan Malaya pada masa itu. Pihak Shaw MFP begitu berani membuat filem ini dengan memberi kelulusan kepada panel pengurusan dan pengarahnya untuk membenarkan frontal nudity, mengakibatkan filem ini menjadi mangsa klasifikasi sebagai restrict, terhad, atau totally banned untuk tontonan dan sukar untuk dijadikan bahan rujukan di zaman ini. Tambahan pula, filem ini sukar untuk ditemui lagi. Namun begitu,
Ia sebenarnya menepati skrip filem berkenaan yang menitik beratkan ciri-ciri realisme atas nama seni dan juga semata-mata ingin memperkenalkan Sarawak di mata dunia mendekati cara hidup, adat istiadat, budaya, agama, muzik dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat Iban di Rumah Panjang ketika itu melalui filem Gadis Rimba. Gambaran tentang keindahan dan keunikan hutan belantara Sarawak juga dieksploitasikan sepenuhnya dengan sebaik mungkin. Filem ini dengan jalan ceritanya yang ringkas, mengisahkan tentang seorang pemuda Melayu, dilakonkan oleh S. Romaino, ketika sedang mengembara di sebuah hutan yang tebal, dia telah tersesat di hutan rimba, di mana kawasan itu didiami oleh penduduk asli Iban, peribumi Sarawak, lalu dia telah diserang oleh Iban dan dihadapkan ke tuai rumah, atau maksud dalam bahasa Melayu, ketua rumah panjang. Pemuda itu dikatakan telah menceroboh kawasan mereka, dan tanpa usul periksa, mereka telah memberi hukuman dengan memancung kepalanya sesuai adat orang Iban dulu-dulu. Namun sebelum pemuda itu dipancung keesokan hari, pemuda itu telah dikurung di bawah tanah, dan datanglah seorang gadis rimba yang bernama Narang, gadis Dayak yang sangat cantik, menghampiri dan memberi makanan kerana Narang berasa kasihan akan pemuda itu. Disitulah muncul bibit-bibit percintaan mereka. Namun dalam masa yang sama, seorang pemuda Iban dalam diam menaruh hati kepada Narang. Dipendekkan cerita, berapa bulan kemudian hubungan Narang dihidu oleh ayahnya, dan ditentang atau tidak direstui kerana perbezaan agama, adat, dan budaya. Narang tidak mempunyai agama, Narang masih mengikuti adat resam Dayak Iban, manakala pemuda itu beragama Islam. Narang telah dijodohkan oleh tuai rumah dengan pemuda Iban, namun Narang menolak dan mengambil risiko, lari dari rumah, dan menaiki sampan melalui Sungai Kapit, yang besar dan arusnya sangat kuat ketika itu. Nasib tidak menyebelahi apabila sampan yang dinaikinya telah karam, dan Narang lemas di sungai tersebut. Kebetulan seorang nelayan telah menemuinya dan menyelamatkannya, lalu membawa ke perkampungan pemuda yang dicari-cari oleh Narang. Setelah Narang sedar dia dapati pemuda itu berada di depannya, dan mereka pun berkahwin dengan adat resam Melayu dan hidup gembira. Fakta menarik tentang filem Gadis Rimba, 1959. Gadis Rimba, filem kedua Malay Films Production, MFP, dan Shaw Brothers, SB, yang menelan belanja yang agak mahal, dan turut ditayangkan ke seluruh dunia. Percaturan SB dan MFP ternyata menjadi, apabila filem ini mendapat sambutan luar biasa dari penonton. Filem ini diterbitkan dalam format berwarna, Eastman Color, dan filem berwarna yang ketiga dikeluarkan MFP selepas filem Reboot dan Hang Tuah. Mencari pelakon yang sesuai mengikut skrip menjadi satu cabaran bagi pengarah filem, S. Kardashian, memandangkan Sarawak pada masa itu belum mempunyai industri filemnya sendiri dan agak sukar mencari gadis Iban yang fasih berbahasa Inggeris dan Melayu. Akhirnya seorang gadis Iban bernama Narang anak Adam telah dipilih untuk melakonkan watak utama dalam filem Gadis Rimba. Antara percaya atau tidak, secara kebetulan nama Narang juga merupakan nama watak utama dalam skrip asal yang sudah diolah terlebih awal sebelum mereka menemui Narang. Lokasi penggambaran filem ini dibuat sepenuhnya di Kapit, Sarawak. Tajuk sebenar filem ini The Virgin of Borneo atau Gadis Rimba, bukannya, sebagaimana tercatat, kerana filem ini sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Versi bahasa Melayu merupakan dubbing alih suara. Filem Gadis Rimba juga pernah mengundang kontroversi kerana rata-rata pelakon wanitanya dalam keadaan topless. Kejayaan filem ini membuatkan Cathay keris filem ke Sarawak dan menghasilkan The Virgin of Borneo atau Cerita Gadis Rimba 1959, arahan Sen Krishnan dibintangi S. Romaino dan Narang. Bagaimanapun berbeza dengan filem The Longhouse, pelakon wanita dalam cerita Gadis Rimba tidak mendedahkan payudara mereka. Narang mendapat pujian dan kritikan positif dan negatif dalam surat khabar tempatan dan luar negara pada masa itu kerana bakat lakonan dan rupa parasnya yang menarik. Walaupun filem ini mendapat sambutan yang agak menggalakkan ketika itu, agak malang juga kerana tayangan filem Gadis Rimba di Pawagam tidak lama seperti filem-filem lain, dan lama-kelamaan filem ini seperti dilupakan dan hilang begitu sahaja.
Tidak diketahui sama ada pihak Shaw Brothers masih mempunyai salinan filem The Longhouse dan The Virgin of Borneo, Gadis Rimba, atau mungkin ia diklasifikasikan sebagai filem yang hilang dan sukar untuk ditemui lagi pada masa ini. Agak sayang juga sekiranya begitu, kerana filem ini mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri untuk Sarawak. Menurut anak Narang, ketika hayat Narang, Narang telah berpindah ke Sibu dan tinggal bersama dengan 2 orang anaknya hingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Narang telah meninggal dunia di usia 78 pada tahun 1998 akibat penyakit jantung. Perkuburan Seniwati Narang Anak Adam di Sibu, Sarawak.